Memang nampak macam Menteri Kewangan terbaik Asia ni memang tak ada idea. Saya rasa the whole cabinet lah. The whole cabinet. The whole cabinet. Dan kita juga kena ada polisi yang jelas. Sebagai contoh, kalau kita nak ajak kilang tu datang, kita tak bolehlah dia datang kilang tu dengan pekerja-pekerja pada China juga datang. Mestilah ada certain percentage. Mesti ada teknologi transfer. Dan ini sebenarnya yang patut PMX buat. Bukan PMX sibuk berlari pergi ke jumpa Elon Musk atau buat video call dengan Elon Musk. Akhirnya kena ketimbang dengan Elon Musk. Nak buat apa? Oh, ramai yang sindir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang sindir. Ya, ramai yang sindir. Sindir apa malam ni? Sindir pasal bajet 2025. Seperti biasa, bersama dengan saya adalah YB Dr. Afif Budin. Afif Budin pula. Afif Budin tu yang dulu. Afif, Dr. Afif Bahardin. Okey. Betul. Aduh, tersyasyul. Ya YB. Ramai yang sindir. Paling teruk kena sindir adalah mereka yang kena tipu dengan Anwar Ibrahim. Ketimbang. Yang ketimbang. Ketimbang itu adalah kencing, tipu, sembang. Sembang bak kutip pula tu kan. Okey. Jadi malam ini sebenarnya ramai yang sindir. Pertama kita sindir YB Dr. Afif sendirilah. Penat dia ni penat dia bereformasi, berguling-guling lah, tak jalan lah apa semua. Jadi kita nak tanyalah, pendidikan dah percuma? Belum lagi. Belum lagi. PTN masih kena bayar kan? Masih kena bayar. Apa jadi dengan formula Anwar Ibrahim 80 tolak 5 20 bilion. 20 bilion cukup. Dia kata tanggung semua. Dia kata apa? Dia kata hasil minyak 1 tahun 80 bilion. Kos PTN 5 bilion. 5 bilion. Cukup lah. 80 tolak 5 berapa kan? Cukup lah untuk bayar. 75. Dia kata kalau Najib 80 tolak 5 bankrupt. Sekarang kita tengok kos hasil petroleum separuh tahun saja dah 117 bilion. Maksudnya kalau setahun dekat lagi banyak. 335 bilion. Lebih kurang lah. PTN kena bayar juga. Penat guling Okey. Harga kereta dah turun? Belum turun. Harga minyak naik lagi. Naik ada. Naik lagi. Tol dah mansuh? Tol tetap tak mansuh. Dulu guling-guling pasal GST 6%, sekarang dah dapat. Yalah, dulu sebab nak kalahkan Tuan Faisal tu buat benda tu. Jadi itulah guling-guling pasal GST 6%, sekarang dapat 10 campur 6. 10 campur 8. Logistik yang patut tak ada cukai pun dah kena cukai. So itulah hakikatnya. Jadi ramai yang sindir dan ramai yang rasa hancing satu dewan dan satu negara sebenarnya. Okey tau. Fabi, kita nak tahu secara overview-nya bajet 2025. Apa pandangan Fabi? Pertamanya ni bajet yang ketiga lah daripada PMX. Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan. Ni bajet dia yang ketiga yang diumumkan dalam tempoh pentadbiran beliau sebagai Perdana Menteri. Sebenarnya tak banyak benda yang kita boleh nak. Dia selalu bajet ni orang tunggu apa dia punya wow dia. Apa wow factor yang ada. Apa benda-benda suntikan-suntikan yang nak diberikan. Kita ingat lagi waktu saya ikuti rapat perjalanan bajet ni, terutamanya terlibat secara terus ketika Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Ketika tu Tengku Zafrul yang mengumumkan dia sebagai Menteri Kewangan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Maka kita tunggu apa pengumuman-pengumuman dia. Suntikan fiskal, itu ini semua, subsidi upah macam-macam lah. Kali ni kita lihat itu tak berlaku. Tak ada wow factor. Tak ada wow factor. Maksudnya dulu zaman Tan Sri Muhyiddin, walaupun COVID, walaupun ada pandemik, orang ternanti-nanti bajet sebab orang nak tengok apa lagi kerajaan nak bagi. Betul? Dan itu pun kalau tu ingat, kenapa orang tunggu tu sebab orang memang tengah berhadapan dengan krisis. Krisis tak boleh bergerak, krisis tak boleh nak berniaga, krisis tak boleh nak menjalankan aktiviti seperti biasa, krisis kesihatan.
Maka ketika tu memang orang tunggu bajet. Sekarang ni, nak kata kita dah keluar pada krisis sangat pun tak juga. Yelah, kita mungkin tak ada krisis kesihatan. Kita mungkin boleh keluar, boleh pergi bekerja apa semua. Tetapi kita berhadapan dengan krisis ekonomi global yang tak stabil. Diambang peperangan di beberapa kawasan. Jadi itu semua ada banyak faktor yang memberikan tekanan juga kepada kita. Dan lebih pula lagi bila lepas COVID, kita dah position diri kita. Malaysia ni sebagai one of the leading untuk supply chain terutamanya. Tetapi kita lihat dari segi pengumuman Perdana Menteri PMX dalam Belanjawan 2025 ni, dia tak dapat nak capture apa imaginasi rakyat. Sebab rakyat tahu, okey, kerajaan mungkin perlu belanjakan lebih banyak wang untuk nak mengurus lah. Mungkin nak bayar hutang, nak menguruskan gaji kaki tangan awam yang naik, apa semua, meningkatkan cukai. Secara tak langsung, sejak daripada PMX menjadi Perdana Menteri dan bahkan sebelum itu pun orang sudah mula bising di luar tentang isu harga barang. Keperluan asas Saya bukan cerita beg LV, bukan cerita avocado, bukan cerita salmon. Ini barang asas yang harga semakin meningkat. Maka dah 3 belanjawan tidak ada nampak langsung usaha yang benar-benar solid atau kebijakan. Kebijakan ni ada dalam kamus Dewan. Kebijakan tak macam ketimbang tak macam ketimbang. Kebijakan yang benar-benar cuba untuk address isu ini. Mungkin masalah dia adalah kerana Anwar Ibrahim dan kerajaan Pakatan Harapan BN ni, dia ada satu perangai yang buruk. Perangai dia adalah in denial. Kita cakap pasal krisis tadi memang dia ada data-data yang menunjukkan seolah-olah kita okey. Walaupun Dato' sebut tadi betul, YB sebut tadi betul. Dunia dalam krisis, ada krisis perang, ada krisis ekonomi, ada krisis macam-macam lah. Satu dunia sebenarnya. Dan kita tahu sebenarnya Amerika Syarikat sebenarnya bila dia bertindak nak menurunkan dia punya kadar faedah, itu adalah untuk merangsang ekonomi dia. Same goes to China kan. China pun buat benda yang sama. Singapura pun kemelesetan ekonomi dan tengah merangsang dia punya ekonomi kan. Jadi dunia akui mereka sebenarnya tengah sedang berhadapan dengan masalah. Tetapi Malaysia dia macam okey je sebab data dia okey kan. Ringgit mengukur. Jadi bla bla semualah. Based on that, maka bajet yang dibuat ni bukan bajet untuk menangani apa yang kita rasa, yang Wabi rasa tadi. Adakah mungkin pasal tu? Sebab tu saya tak pasti siapa sebenarnya penasihat kepada PMX ni. Adalah pandangan-pandangan sebelum ni bila saya bincang dengan ahli-ahli akademik, penganalisa-penganalisa. Mereka mengatakan ini seolah-olah satu movement baru atau mungkinlah pandangan atau nasihat tunjuk ajar yang diberikan oleh IMF kepada PMX supaya mengambil pendekatan neoliberal yang mana menghapuskan subsidi, meningkatkan cukai dan membiarkan market untuk dengan sendirinya correct itself. Mungkin pendekatan inilah yang nak diambil oleh Perdana Menteri, tetapi ianya akan menjadi sangat tidak popular. Dan ianya sudah tidak popular sekarang ni. Dia bukan setakat tak popular. Tak popular tapi kalau memberi manfaat kepada rakyat, okey. Betul. Masalahnya sekarang ni tak popular dan membebankan. Dan itu diterjemahkan, yang ni menariklah sikit saya nak kongsi. Tadi saya sebelum kita start recording ni, saya tengok di dalam laporan media menyebut bahawa tentang nombor madani. Nombor plate madani. Nombor plate madani sekarang ni yang ada yang highest bidder dalam website JPJ, saya dengar nak tutup esok dah. Madani 8481. 8481 ni kalau bahasa muda dia babi lah. Berapa? 8,000 lebih? Dah 9,999. Ni the highest bid. Highest bid Highest bid. Maknanya orang marah. Orang marah. Bahkan saya tengok ada seorang sahabat kita, siapa nama Lando, yang dulu buat yang tampal-tampal jalan ni kan. Dia bubuh komen di Facebook, which is betul. Pada saya rasa agak betul. Dia kata kalau siapa berani pakai nombor madani ni, nanti orang akan ni lah tanya macam-macam lah semua kan. Jadi sebenarnya tak tahu lah, mungkin backfire. Lepas belanjawan umum nombor plate ni madani ni,
So memang terbukti sekarang Madani 8481. Jadi pada pendengar kita kalau masih belum tutup lagi bolehlah pergi bid. Tapi saya dengar pun dia punya bidding pun taklah sehebat mana sebab dia start dengan 100 ya. Ya. Maksudnya dia pun dah agak tak ada orang nak. Ya. Saya pun kalau saya tak berani nak pakai. Saya memang confirm tak pakai lah kan. Confirm lah. Kita confirm dah tak pakai. Kawan-kawan yang maki dulu. Tapi maknanya sebab tu kalau kita tengok umum buat plate Madani. Yalah selain nak propagate dia punya idea Madani tu. Tapi itu dalam bajet tu. Ya. Ada tulis. Ada. Menaikkan cukai, kemudian potong peruntukan, bahkan nak secara terbuka telah mengumumkan bahawa rationalisation, merasionalisasikan itu bahasa dia petrol. Itu bahasa dia. Bahasa mudahnya hapuskan subsidi petrol. Subsidi petrol ni telah diumumkan. Maknanya seperti yang saya sebut sebelum ni, kita nak tahu kerajaan ni PMX ni sebenarnya kerajaan ni ada duit tak duit? Okay. You bagi kurang pada rakyat. You tak tambah pun dari segi bantuan kepada syarikat, insentif. Ini bajet paling besar. Bajet paling besar. Terpaling besar. Dan saya percaya kita pernah tengok tadi, kita dah study dari segi dia punya perbelanjaan mengurus, perbelanjaan pembangunan. Saya nampak sebenarnya bajet ini yang tindakan dibuat oleh PMX sekarang ni sebenarnya hanya untuk sustain apa yang kerajaan ada sekarang. Dari segi perbelanjaan mengurus dan apa semua. Dan saya takut sebenarnya ketirisan tu berlaku lebih teruk lagi. Yang menyebabkan perbelanjaan ni tak efisien. Sebab itu kalau tanya saya melihat bajet ni memang tak nampak hala tuju yang jelas. Tak ada perincian yang jelas. Dan ini bukan bajet visionary. Sebab saya nak comparekan dengan bajet yang sebelum-sebelum ini yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir, yang dibuat oleh Datuk Seri Najib zaman Tan Sri Muhyiddin berbeza sikit sebab waktu pandemik jadi tak boleh, tapi itu pun dia ada vision. Vision dia adalah macam mana kita nak sustain dalam keadaan isu ketika itu. Tapi ini bukan bajet visionary. Sebab apa bajet visionary? Sebab dia lebih kurang macam kita buat bajet dalam keadaan kita tak tahu macam mana nak dapat income tambahan. Melainkan daripada kita mencukai rakyat. Jadi dia tak ada idea nak tambah. Jadi apa yang dia buat adalah dia akan tarik, dia akan jimat, dia akan lakukan sebanyak mana penyimatan. Dan sebenarnya akhirnya benda-benda yang dibuat ni sebenarnya akan menyusahkan rakyat sebab bila tak ada pendapatan dia akan tarik balik daripada rakyat. Sebab itu walaupun bajet dia terpaling besar lah terpaling besar, tapi saya nampak kebanyakannya adalah disebabkan oleh cukai, macam-macam cukai ditambah. Kedua disebabkan oleh subsidi yang dia tarik sana sini, Ini pun unjuran. Unjuran. Kita tak tahu berapa betul memang tak cukai tahu. Dapat dia kutip tu. Kita sebab itu bila dia cakap perincian, bila saya cakap tadi perinciannya tak ada kan. Misalnya dia kata dia nak tambah skop. Dia nak tambah skop SST. Tapi dia tak bagi tahu skop tu skop di bidang mana dan berapa banyak kan. Kemudian cukai petrol. Mungkin berdepan selepas ni ada Petros pula. So kita pun tak tahu dia unjurkan pada harga berapa sebarel kan. Jadi memang tak banyak benda yang kita boleh faham daripada bajet ni. Sebab tu kalau saya suka bila Datuk sebut tentang mencari sumber kekayaan baru. Saya tunggu juga contoh dalam bajet ni. Kita tahu dalam beberapa minggu atau beberapa tahun lah kebelakangan ini perbincangan tentang rare earth. Ini satu lagi sumber galian utama negara sekarang. Sampai sekarang tak ada hala tuju. Tak ada langsung Tak ada langsung. Kita mengharapkan mungkin itu ada dibincangkan dalam bajet sekurang-kurangnya atau satu akta nak dibawa. Macam contoh dulu kita petroleum ni ada akta petroleum lah. Tahun 1969. 1969 akta petroleum. Guna pakai sampai sekarang. Dan petroleum tu menjadi sumber pendapatan dan juga sumber galian utama negara. Sehingga kita ada petroleum dan sekarang Sarawak pun nak masuk gas bisnes semualah. Tetapi apa hala tuju kita dengan rare earth? Tak nampak. Tak ada. Memang tak ada. Adakah disebabkan oleh rare earth ni banyak dikuasai oleh negeri-negeri pembangkang?
Dia bukan soal negeri saja. Saya rasa yang lebih utama adalah apa hala tujunya. Saat ni galian. Dan perlu ada perbincangan serius dengan negeri-negeri. Kerana apa saja dalam, kalau ikut atas tanah ni, apa saja di bawah tanah tu milik negeri lah. Tapi kita pun tahu petroleum tak seperti itu. Apabila dia federalizekan galian itu, maka dapatlah satu sumber kekayaan untuk negara. Jadi sekarang ni ke mana hala tuju kita? Sebab kalau saya berpandangan tak cukup sekadar kita serah pada negeri. Mungkinlah sebelum ni kita bergaduh macam contoh isu royalty di Terengganu, di Kelantan tentang petroleum. Rare earth ini perlu ada penyusunan struktur yang lebih structured. Sebagai contoh, kita bagi negeri untuk gali. Negeri boleh bawa keluar galian ni. Tetapi perlu diproses oleh kerajaan persekutuan atau agensi persekutuan sebelum dia ekspor keluar. Ini antara contoh lah. Formula-formula atau business model yang kita boleh lakukan. Dan ini saya percaya akan wujudkan sumber kekayaan baru untuk negara. Betul. Dalam masa yang sama, kita tahu sekarang ni perang di antara China dan juga US. Trade war yang berlaku. Ini dah berlaku berapa lama. Banyak sanction dah dikenakan kepada China. Malaysia ni sepatutnya capitalize on this. Tetapi dalam bajet tak ada. Tak ada hala tuju. Kita sibuk cerita nak okeylah kita nak tarik pelancong pada China datang. Okeylah. Itu saja. Takkan itu saja. Walhal kita tahu ada banyak syarikat semiconductor, syarikat elektronik, syarikat pembuatan, manufacturing daripada China yang sekarang ini berebut-rebut mencari tempat baru luar daripada China supaya mereka masih boleh penetrate market global. Jadi di mana kedudukan Malaysia? Memang nampak macam Menteri Kewangan terbaik Asia ni memang tak ada idea. Saya rasa the whole cabinet lah. The whole cabinet. The whole cabinet. Nah, kalau cakap macam menteri yang jaga galian tadi kan. Takkanlah dia tak boleh proaktif mencadangkan sesuatu. Betul, kepada Perdana Menteri. Maksudnya dia tidur terus lah. Sebab sesi libat urus dah dibuat dengan semua kementerian. Okey. Apa yang kementerian ni nak? So kita tengok tak ada. Saya tak nampak. Tak ada langsung, tak disebut. Adakah nak wujudkan satu jawatan kuasa pusat dan negeri untuk bincang benda ni, sekalian bajet diletakkan supaya ada research dilakukan untuk hala tuju. Tak ada. Tentang isu bagaimana kita nak menarik pelabur daripada China untuk datang set up kilang manufacturing di sini. Dan kita juga kena ada polisi yang jelas. Sebagai contoh, kalau kita nak ajak kilang tu datang, kita tak bolehlah dia datang kilang tu dengan pekerja-pekerja pada China juga datang. Mestilah ada certain percentage. Mesti ada teknologi transfer. Dan ini sebenarnya yang patut PMX buat. Bukan PMX sibuk berlari pergi ke jumpa Elon Musk atau buat video call dengan Elon Musk. Akhirnya kena ketimbang dengan Elon Musk. Nak buat apa? Betul. Bukan itu. Dan kita pun ada menteri, apa kita panggil, Menteri Perdagangan ni, yang dulu Menteri Kewangan zaman kita Perikatan Nasional dulu. Saya pun tak nampak apa yang dia buat. Tak function. Selain dia nak berlari jogging tu okeylah. Dia pun dah ikut PM jugalah. PM berjogging, dia pun berjogging juga. Okeylah, tak apalah. Tetapi apa dia? Ke mana hala tujunya? Tapi kan bila dia pergi lawatan ke luar negara, bilion-bilion tu apa semua tu tak nampak dalam bajet. Kita tak nampak. Tak ada kita tak nampak ada. Saya tak nampaklah ada insentif-insentif khas. Lebih pula lagi sekarang ni dalam kita contoh, kita nak peruntukkan pembangunan untuk Sabah 6.7 bilion, Sarawak 5.9 bilion. Okey, kita setuju. Tetapi pembangunan yang macam mana? Sebab every year kita sebut bilion-bilion kita bagi pada Sarawak, kita bagi pada Sabah. Nak pula sekarang ni ibu negara baru Indonesia, Nusantara tu di Borneo. The next frontline kita adalah Borneo. Apa kepentingan kerajaan persekutuan di Borneo sekarang? Tidak ada clear vision. Tak ada. Kalau kita tengok bajet ini mungkin bajet yang tinggi. Adakah Sarawak hanya untuk Sarawak sekarang? Adakah Sabah hanya untuk Sabah sekarang? Atau kita semua negeri-negeri. Yalah, bukan saya nak membincangkan semangat kenegerian. Tetapi kita bertahun-tahun cakap kita Malaysian. So adakah Sarawak hanya untuk Sarawak sekarang? Sekarang nampaknya, atau mungkin sudah tiba masa Sarawak juga perlu melihat bagaimana pembangunan di Sarawak itu dapat memberi manfaat kepada kita di Semenanjung. Okey, setuju. Kan? Jadi ini saya tak nampak clear vision yang ada.
memang tak ada clear vision dan satu lagi tak ada perincian. Betul. Sebab itu kalau kita tengok belanjawan kita walaupun tinggi 421 bilion bagi 335 bilion ataupun dekat 80% adalah untuk mengurus. Ini peningkatan sebanyak 35 bilion berbanding dengan belanjawan tahun lepas. 35 bilion. 35 bilion. Beza tu Belanja pembangunan dulu 90 bilion, sekarang 86 bilion. 86 bilion. Maksud kurang 4 bilion. Ya. Maksudnya daripada segi belanja mengurus, dia naik 35 bilion. Mengurus tu. Ya. Dia kata penjimatan lah, dia kata apa semua sebenarnya tidak tercermin dalam belanjawan dia. Kan? Mungkinlah mungkin satu disumbang oleh kenaikan gaji. Ya. Kenaikan gaji kaki tangan tu ialah naik pun saya tak pasti berapa, tapi ada kenaikan dari segi perbelanjaan mengurus. Tetapi dari segi menyediakan bajet, saya lihat sejak PMX jadi Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan ni, kalau kita dapat lihat dia punya carta dia, kali ni perbelanjaan mengurus itu mengambil hampir 79 ke 80%. Ya, memang 80% daripada jumlah bajet yang ada. Dia setiap tahun meningkat daripada tahun 2023. Ya. Mana ni lebur. Belanja habis. Dia tak ada apa kita panggil? Tak ada ripple effect. Dia tak ada limpahan. Tak ada limpahan dan tak ada kita kata apa kita tak nampak daripada bentuk pembangunan sebenarnya. Ya. Kan? Ya. Dan bajet pembangunan sebenarnya makin berkurang. Ya. Dah tinggal 86 bilion. Ya. Dan even dengan bajet yang 90 bilion sepanjang tahun 2024, sebenarnya kalau tanya saya tak nampak apa yang dibangunkan. Ya. Kalau dulu kita cakap zaman Tun Dr. Mahathir, kita nampak pembangunan tu. Ya. Kalau kata warga asing masuk banyak-banyak pun kita nampak ada pembangunan. Ya. Begitu juga dengan zaman Datuk Seri Najib. Ya. Tapi yang ini warga asing kita nampak masuk banyak. Ya. Tapi kita tak nampak langsung pembangunan. Ya. Dan dalam bajet ini juga disebut dalam ucapan dia, dia cakap tiada lagi mega projek. Ya. Adakah itu positif atau sebenarnya? Saya adalah jumpa seorang baru ni orang yang ternama corporate berpangkat Tan Sri berjumpa dengan saya. Kami kopi lah sembang dia cakap, dia kata sekarang ni tak ada projek. Bila tak ada projek untuk corporate atau syarikat-syarikat pemaju dan juga developer dan sebagainya, bila tak ada projek-projek besar yang boleh mereka bid untuk kerajaan atau ni, apa yang berlaku adalah mereka tak boleh nak wujudkan peluang kepada sektor yang di bawah. Sebenarnya mega projek ni tak semestinya buat gedung. Kalau ayat Anwar Ibrahim selalu buat gedung lah. Gedung. Dibangunkan gedung-gedung. Bukan soal buat gedung. Infrastruktur dari segi jalan, dari segi hospital, dari segi sekolah, universiti dan sebagainya. Itu sebenarnya masih lagi boleh diberikan fokus, terutamanya hospital dan juga klinik-klinik kesihatan. Saya merasakan itu sebenarnya sepatutnya menjadi tema utama. Kalau PMX selalu sebut dalam sebelum-sebelum ni ucapan-ucapan dia kata kita kena ikut Turki. Turki Erdogan tu buat hospital. Buat hospital. Tapi dalam bajet ni saya ingatkan adalah peruntukan-peruntukan khas untuk seperti itu, tetapi saya tidak nampak itu menjadi fokus utama dalam bajet ini. Bahkan dia ada sektor-sektor yang tak berapa penting. Kerana dia pergi Pakistan baru ni, dia nak bagi kat kriket. Berapa ramai rakyat Malaysia yang main kriket? Betul. Saya bukan nak hina kriket ke apa, tetapi kenapa perlu diberikan emphasis kepada permainan yang orang Malaysia pun saya tak tahu macam mana kira kriket. Sama. Dia punya wicket dia apa benda saya tak tahu. Sama, bukan sukan yang popular. Jadi kenapa itu dijadikan keutamaan dalam bajet ni? Memang kita tak berapa nak faham. Sebab itu bila dia sebut tiada mega projek ni, pada saya sebenarnya tak perlu sebut. Kalau kita study lah zaman PM sebelum-sebelum ni, yang kita nak gambarkan dalam bajet kita adalah
negara kita offer sesuatu yang baru, sesuatu yang tersusun, terancang, yang ada vision kan. Untuk sebenarnya supaya ada orang daripada luar negara participate. Sekurang-kurangnya mencetuskan minat, membawa masuk idea baru, bawa masuk teknologi baru. Tapi bila dia sebut macam itu, sebenarnya mati potong steam. Tak ada. Jadi dalam bajet ni dia menyimpulkan baliklah tadi kan, apa yang kita cakap tak ada wow factor. Mega project tak ada benda yang grand, tak ada grand design. Dia cara bajet ni, bila saya tengok cara bajet ni di prepare atau diperbentangkan oleh Perdana Menteri, dia seolah siapa datang bisik kat PM dengar betul dia masuk. Gambaran dia begitu. Bila saya tengok macam contoh kriket, mungkinlah kot masa jumpa Pakistan siapa Syabab apa ni Perdana Menteri Pakistan ke sebut pasal kriket ni, Malaysia ni tak ada sukan kriket. I mean, takkan itu pertimbangannya. Betul. Jadi saya tengok tak serius lah. Itu kita belum bincang lagi tentang padu dan juga apa lagi. Ya, mungkin kita rehat dulu. Ya, kita sambung lepas ni. Kita akan sambung bajet ni. Tapi apa pun dia punya kesimpulannya, overviewnya, bajet ini adalah bajet yang tiada wow factor, bajet yang tiada hala tuju, tiada perincian, bajet yang paling banyak, paling besar, terpaling. Tapi rakyat tak rasa. Paling membebankan rakyat, banyak cukai, bertambah cukai. Kemudian makin banyak penarikan subsidi. Bajet yang tinggi tapi sebenarnya tak menyelesaikan masalah. Betul? Betul. Okey, ramai yang sindir. Nanti kita sambung untuk segmen yang lain. Terima kasih.